Okay. Nombor satu ialah Bollinger Band. Bollinger Band ni, kalau you dah lama dengan saya, you akan belajar banyak lagi. Faham tak? Kalau you belajar dengan saya, you akan ada belajar banyak lagi. Tapi untuk orang hari ni, saya nak simplify, mudahkan. Mudahkan tu maksudnya, dalam banyak-banyak keadaan, saya dapati ada beberapa bentuk Bollinger Band yang boleh bagi kita cepat result kita. Okay? Yang boleh bagi kita cepat result kita. Alright? So, jadi, yang pertama yang saya nak you nampak, iaitu memahami bentuk Bollinger Band. Okay. Bollinger Band ni, yang pertama ialah you boleh nampak dia garis lurus. Garis lurus. Okay, Bollinger Band ni macam mana nak keluar? Macam ni. Dekat sini, dekat chart, you tekan insert, indicator, trend, Bollinger Band. You jangan pening macam mana nak masukkan indikator ni. Tak susah. Dekat sini, trend, Bollinger Band. Bollinger Band ni masukkan benda default. Tak perlu ubah apa-apa. Tak perlu ubah apa-apa langsung. Kan, pakai default. Maksudnya dalam MT4, sama ada berada di komputer ataupun MT4, yang berada di telefon, sama ada Android ataupun iOS, boleh digunakan mana-mana. Okay, saya tekan OK. You akan dapati ada 3 garis. Faham? Nampak tak 3 garis ni? 3 garis ni ialah support dan juga resistant. Okay, 3 garis ni ialah support dan juga resistant. Okay. Point utama kita. Saya ulang balik. Point utama kita ialah kita nak nampak apa yang kita patut nampak. So, apa yang kita nak nampak, apa kita patut nampak? Macam ni. Kalau you perasan, iaitu apa yang you patut nampak, yang you nampak iaitu macam ni. Tengok You kena tengok daripada kanan ke kiri. Kena tengok apa? Ulang dengan saya. Kena tengok apa? Kanan ke kiri. Kena tengok apa? Ulang. Kanan ke kiri. The reason kenapa saya suruh ulang ialah pasalnya supaya you keep aktif dalam pembelajaran ni. Kan? 2 komunikasi akan bantu you untuk lebih faham. Boleh? Saya nak participate. Saya ada benda nak terang tadi, tapi saya pasal stop, saya patah balik kat sini. Takut lari masa kita ni. Okay. So, kalau you tengok, kalau you lihat kanan ke kiri, you akan cuba lihat setiap, bukan candlestick lagi you cuba lihat keadaan Bollinger Band sekarang, yang terdekat dengan CS yang terdekat. Contohnya macam ni. Okay, cuba lihat. Okay. Masukkan ni, dan you akan dapati kawasan ni. Okay, saya akan tukar color. Semua ni you boleh customize. You kena main-main sikit lah. Benda ni tak susah. Jangan takut dengan tersilap. Jangan takut tersalah tekan. Normal. So, you tengok Bollinger Band ni. Bentuk dia macam mana? Bentuk dia macam mana? You tak nampak bentuk dia? Nampak kan? Nampak. Bentuk dia macam mana? Bentuk dia. Apa bentuk dia nampak? Tak kisah. Bahasa kita pun tak apa. Mendata kan? Faham tak? So, mendata bermaksud market sedang berlaku sideways ataupun berlaku, bahasa kita, julat harga semasa. Maksudnya dia dalam range sama. Dia tak pergi, dia tak naik. Situasi ni adalah situasi kalau kita trading, kita ambil profit sikit-sikit je. Yang dinamakan sebagai, bahasa dia per se, scalping. S-C-A-L-P-I-N-G, scalping. Ambil sikit-sikit. Kalau jumpa Bollinger Band macam ni. Saya biasanya, saya tak scalping, saya. Zaman saya scalping dulu. Saya dah tak scalping. Kadang-kadang rajin sangat pun saya scalping. Okay. Tapi kalau you baru, you memang teruja dengan scalping. Abang Azmi scalping, sambil tunggu. Aziz scalping, time frame kecil, boleh tunggu. Tapi saya tak kata salah. Cuma kena faham kaedah-kaedah tertentu, SOP-SOP tertentu. Dan membantu dia buat duit. Faham? Jadi kita akan kongsikan. So ini scalping. Pada saya akan cari yang lain. Apa yang saya cari? Saya akan cari yang ni. Kita tengok dekat you punya page balik. Saya akan cari bentuk zon kuasa 1 dan juga zon kuasa 2. Zon kuasa 1 dan juga bentuk zon kuasa 2. Okey. Zon kuasa 1 bila BB tu, tadi BB macam ni kan? Mendata. Apa berlaku? Tengok daripada kanan ke kiri, BB tu apa? Bentuk dia apa? Dia kangkang. Faham tak? Kenapa ketawa bang kangkang?
Ada sesuatu berlaku? Dia kangkang. Ataupun dia mengembang. Ataupun dinamakan sebagai break. So apa yang kangkang? Satu naik atas, satu atas bawah. Terkangkanglah dia. Faham tak? Kita punya admin kata, Dani dia kan bibi ni gairah. Dia ada cerita sebenarnya pasal kenapa nama bibi gairah ni. Masa saya ajar FWC beginner dekat online, dekat YouTube, saya ajar tu selama 32 hari, setiap hari. Direct, non-stop. So, salah satu topik saya tekankan adalah bibi ni penting. So, bila saya sebut bibi penting, nama perempuan ni Intan. Dia dah datang saya seminar dekat Dorset. Bukan. Seminar Everly Putrajaya. Lepas tu balik tu, bila saya buat FWC, dia masih lagi tak tangkap pasal bibi. Saya pun tak tahu. Saya kata bibi ni break, bibi ni buka. Kan dia tak faham. Lepas tu saya kata bibi ni kangkang pun tak faham. Lepas tu saya cakap bibi ni gairah. Kenapa bibi gairah? Kau gairah, kau kangkang tak? Kau siapa kau cakap ni? Tak, kau gairah, kau kangkang tak? Lepas tu dia diam. Diam. Lepas tu saya tanya lagi. Kau gairah, kau ada tenaga tak? Ada. So bibi ni ada tenaga, pasal dia kangkang. Susah sangat nak faham. Dah berhari-hari saya ajar dia. Terus faham sampai sekarang. Dengan orang lain pun terus panggil bibi gairah lepas tu. Semua orang tergelak-gelak lah. Pasalnya saya bagi contohnya. Sebab tak faham. Maksudnya bibi tu dalam keadaan tu. Faham tak? Dalam keadaan buka kangkang, gairah. Faham tak? So dia ada strong, dia ada power. Okay, so macam mana kita nak tentukan power dia? Okay. Ingat benda ni. Dalam apa saja kita buat, terutamanya dalam dagangan, saya ulang balik. Dalam apa saja kita buat, terutamanya dalam kita berdagang ataupun kita nak trading forex ke kripto ke sebagainya, nombor satu ialah menentukan arah pasaran. Faham? Kalau kita nak pergi tandas, nak terkencing sekarang, nak terbuang air kecil, air besar, tak ada masalah. Tetapi adakah kita boleh pergi suka hati ataupun kita cari arah signboard tandas? Ada arah tandas, betul tak? So kita cari, mungkin kita keluar, kita cari situ, signboard. Betul tak? Lepas tu kita pun pergi dekat signboard tu, kita pun terus kencing. Macam tu ke? Pasal dia aja dah hanya tunjuk arah. Jadi arah ialah bukan tempat entry, bukan tempat masuk pos. Faham? Kalau kita nak kencing tadi, mana tempat masuk pos kita? Dekat toilet lah. Faham tak? So macam mana kita nak pergi toilet? Iaitu kita kena tunggu nama dia retest. Di toilet tu baru kita buat retest. Kena pergi ke toilet tu. Kalau kita nampak signal, kita jangan entry. Kalau kita bawa kereta, kita jumpa simpang 4. Kan? Katalah dekat bawah ni ada simpang 4, kita keluar kereta ada simpang 4. Simpang 4 tu lampu dia merah. Kita bagi signal. Adakah disebabkan kita bagi signal, kita boleh masuk? Tak. Ada tak orang, dia masuk juga walaupun lampu merah? Ada. Lepas tak ada? Lepas. Ada tak yang kena langgar? Ada. So maksudnya kalau you trade pada signal, ada yang lepas. Pom masuk signal, pom buy, oh dapat. Tapi ada dekat pom buy, pom jatuh. Ada. So point saya ialah trade pada retest, bukan trade pada break. Dalam kes tadi jangan trade pada signal arah pasaran, trade hanya pada zon masuk pasaran. Kita akan ajarlah zon tu hari ni, boleh? Alright. So sekarang ni Bollinger Band ni kena buka. So apa kena buka? Kita tengok kat sini. Ingat kita kena baca kanan ke kiri. Mana kanan you? Kanan you? Angkat tangan, kanan. Saya tanya ni bukan saya tanya poyo. Perempuan kalau bawa kereta, masuk kanan. Dia pergi pantai kiri. Dia cakap kat kita pun sama. Masuk kiri. Kita pun nak masuk kiri. Sanalah kiri. Kita, Perempuan dia confuse kiri dengan kanan. Jadi saya kena highlight, clear cut. Kanan ni sini. Alright. Dia bukan tak tahu tu kanan, cuma dia sebut tu lain pada dia fikir. Biasanya. Tak semua orang, biasanya. Mira lah selalu gaduh kalau bawa kereta. Okay. Alright. So jadi sekarang ni, kalau you lihat kat sini, ini candlestick apa? Bull Okay, tengok Close price dia berada di atas Bollinger Band ke tak? Close price dia. Ni Bollinger Band dekat sini, ni close price dia. Berada kat atas ke tak?
Bawah kan, dia tak ada kat atas kan. So, bila dia tak ada kat atas, jangan pakai. Dia bukan arah pasaran. Tapi bila ni tak ada, kita tengok yang ni atas ke tidak? Tidak. Yang ni, ini bear tau. Bear, close price di bawah, Bollinger Band, faham tak? Lepas tu, maknanya dia tidak. Sebab ini close price, ingat tak yang kita dengar Zahrin tadi? Zahrin kata, okey aku nak beli rendah. Ni Zahrin ni, dia tak nak masuk syurga. Dia nak 50 sen ni. Lepas tu ni Zahrin yang kedua, dia nak masuk syurga balik, RM8. So maksud saya ialah, kita mencari candlestick yang ni sekarang. Faham? Candlestick yang di sini. Maksud saya ialah, yang ni adalah keutamaan kita. Pasalnya daripada kanan ke kiri, yang ni sahaja yang berada close price di atas luar BB. Dan close price ni ialah close price bull. Kenapa dia bull? Pasal close price di atas BB. Faham tak? So BB tu maksudnya apa? Yang 3 line ni lah. Senang cerita di atas line. Tapi line tu mesti membuka, mengembang, gairah, faham? Jadi, apa yang berlaku ialah, iaitu, you kena tengok yang sini, 1, 2, 3, ini yang menentukan arah pasaran. Jadi maksudnya kalau you tengok dalam live nanti, you kena tengok benda tu lah. Kan nanti saya akan tunjuk sampel, cuma saya nak minta Mira tolong tekan login untuk ni kejap. Untuk BD Swiss ni, pasal saya semalam guna komputer saya. Masukkan login balik. One switch kamera pada saya sekejap, sebentar dia login. Alright. So, jadi, poin utama saya ialah, nak you faham kepentingan close price ni. Kalau kita gunakan tadi ialah Bollinger Band, faham tak? Lagi